Sambung pada muka surat 229. Boleh habis kot insya-Allah hari ni khatam kitab ni. Asap tebal memenuhi keseluruhan permukaan bumi. Ini peristiwa yang disusun oleh Syekh kita berpandukan kepada sebahagian pandangan ulama susunan ni, tapi bukanlah disepakati ikut susunan ni. Ada ulama lain yang susun yang tu kemudian yang ni dahulu, yang ni kemudian yang ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa nata'allam wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwanih wa husnul khatimah 'inda al maut wa raf'a darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yaumil qiyamah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah syamil khairati dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, dan kita sambung pengajian daripada kitab Kiamat Hampir Tiba, karangan guru kita almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah Ta'ala rahmatal abrar. Mudah-mudahan Allah tinggikan darajat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para nabi, siddiqin, asyhada dan as-salihin. Dan kita mengharapkan syafaatnya para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada muka surat 229. Boleh habis kot insya-Allah hari ni khatam kitab ni. Asap tebal memenuhi keseluruhan permukaan bumi. Ini peristiwa yang disusun oleh Syekh kita berpandukan kepada sebahagian pandangan ulama susunan ni, tapi bukanlah disepakati ikut susunan ni. Ada ulama lain yang susun yang tu kemudian yang ni dahulu, yang ni kemudian yang ni dulu. Jadi susunan ni taklah disepakati oleh para ulama. Jadi kalau ikut susunan Syekh kita ni, setelah Nabi Isa wafat, maka berlaku apa tu dia susun tu? Setelah Nabi Isa, maka matahari terbit daripada barat, binatang muncul di Mekah, dan Al-Quran hilang, diangkat, dan Kaabah diruntuhkan oleh orang Habasyah yang hitam, kepala botak dan kaki halus, kata Nabi SAW. Dan seterusnya peristiwa yang keenam, asap tebal memenuhi keseluruhan permukaan bumi. Ini disebut ad-dukhan. Dukhan, asap. Antara tanda kiamat yang besar ialah asap tebal yang akan meliputi keseluruhan permukaan bumi, sehingga jadilah semua kawasan seperti rumah yang penuh asap, sehingga menyebabkan orang yang beriman diserang seperti penyakit sesama. Jadi datang asap ni kesannya pada orang beriman. Orang kafir selesa, tak ada apa pun. Orang kafir ni lebih teruk, bukan tak ada apa, dia lebih teruk nanti sebutnya. Dia lebih teruk. Tak macam nanti apa tu, angin tiup yang orang kesan orang beriman, orang kafir selesa. Itu angin lain. Ni asap, orang kafir lebih teruk. Orang beriman kena sesama aje. Adapun orang kafir, maka asap tebal itu akan masuk ke dalam semua rongga badan mereka sehingga menjadikan badan mereka kembung. Kemudian asap akan keluar semula. Para ulama telah sepakat mengatakan bahawa asap ini sebagai tanda kiamat yang besar. Salah satu tanda kiamat besar disebut sebagai ad-dukhan. Cuma dari segi pentakwilannya, mereka terbagi kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama mengatakan bahawa asap ini telah pun jadi, telah pun berlaku, iaitu asap kemarau. Waktu kemarau tu jadi panas sangat sehingga timbul asap ni. Pada kaum Quraisy dulu,
ketika mereka didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, Mujahid, Abu Aliyah dan An-Nakhai, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahumullah ta'ala. Tapi pada zaman tu dia orang dah nampak yang tu, dia orang rasa itulah dukhannya. Tapi pandangan yang kedua mengatakan asap ini ialah asap tebal yang menyelubungi seluruh permukaan bumi. Kalau yang tu berlaku hanya di Mekah, di Quraisy tu saja, yang akan terjadi pada akhir zaman seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini. Pendapat kedua ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan jumhur ulama, ramai, majoriti. Iaitu pendapat yang terpilih, dan boleh jadi juga asap itu terjadi dua kali. Yang pertama pada zaman Nabi itu, dan yang kedua akan jadi pada akhir zaman. Tapi yang dimaksudkan dukhan tanda kiamat besar ni adalah yang akhir zaman, yang belum berlaku. Yang dah berlaku tu ialah dukhan juga, tapi setempat tu. Macam kita lah, jerubu pernah berlaku juga, kan? Tapi setempat kita. Itu tak dikira tanda kiamat yang besar tu. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan dalam syarah Sahih Muslim. Mengikut sebahagian riwayat, asap tu dia bukan punca daripada kebakaran macam kita punya jerubu. Kebakaran hutan, main asap. Dia keluar daripada bumi. Keluar dari bumi. Bukan berpunca daripada gunung berapi juga. Nah. Mengikut sebahagian riwayat, asap yang akan berlaku pada akhir zaman nanti akan berpanjangan selama 40 hari. Kemudian akan bertiuplah angin yang lembut dan datangnya dari negeri Yaman, lalu matikan keseluruhan orang beriman walaupun imannya sebesar zarah. Itu pula. Mulanya datang asap, kesan kepada orang beriman sikit je, sesama batuk-batuk. Tapi orang kafirnya sakit perut, kembur masuk badan. Sehingga dalam hadis lain disebut bila dia kentut keluar angin, keluar asap. Bukan keluar angin pun, keluar asap. Keluar asap, kan? Jadi apa ni, setelah tu habis asap dia, datang pula angin. Angin tu tiup asap, hilang. Tapi kesan pada orang beriman, angin tu datang lembut. Angin lembut, angin bukan taufan tu, angin sedap, kena kan, nyaman. Tapi kesan pada orang beriman mati. Orang beriman mati. Orang kafir dah selamat daripada asap tu, dia selesa dengan angin tu, sedap ya dia. Jadi yang mati tu orang beriman yang sah imannya. Berarti setelah Dajjal masih ada orang beriman. Dan orang iman yang beriman dengan Allah Ta'ala, dia hidup selesa balik. Sampai seperingkat, sampai sini habis. Sampai kena angin ni, tak ada lagi orang beriman. Semua mati, seluruh dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'athu rihan minal Yaman alyanu minal harir fala yatada'u ahadan fi qalbihi mithqalu habatin min imanin illa qabadathu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan angin yang lembut yang datang dari Yaman. Angin itu lebih lembut dari sutera. Ia tidak melalui seorang yang beriman walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi, kecuali ia akan mati. Orang beriman tu mati. Biji sawi ni maksudnya dia tak semayang, tak puasa, tak pernah zakat, tak pernah apa, tapi dia pernah sebut asyhadu an la ilaha illallah, mati juga dia, kan? Sebab tu la ilaha illallah ni sangat besar manfaatnya. Dalam hadis di awal dengan hadis 40 dulu tentang Huzaifah Al-Yaman cerita di akhir zaman nanti, sehingga orang Islam ni dia pernah dengar tok nenek dia sebut la ilaha illallah, dia tak faham apa ayat tu, dan dia tak tahu pun sembahyang pun tak tahu macam mana. Pernah dengar lah tok nenek sembahyang tapi tak tahu macam mana. Puasa pun tak tahu. Zakat dia tahu lah ada puasa, tapi tahulah puasa tu macam mana. Zakat haji lagi dia orang tak buat. Jadi bila tak tahu berarti tak pernah buat. Yang dia tahu sebut la ilaha illallah, itu je, kan?
Maka para sahabat tanya Hudzaifah Al-Yaman yang meriwayatkan hadis itu daripada Nabi. Murid dia tanya, kalau gitu ada guna apa ke la ilaha illallah untuk dia? Ada guna ke? Maksud tak semayang, tak puasa, azab lah, habislah neraka lah. Ada guna ke ucapan la ilaha illallah tu boleh selamat dia ke? Macam tak ada guna apalah kan? Tak. Hudzaifah Al-Yaman kata, tetap la ilaha illallah mampu untuk menyelamatkan dia daripada neraka yang kekal. Walaupun sekadar la ilaha illallah. Jadi kita ni bila orang nak masuk Islam, dia tak reti sebut asyhadu alla ilaha illallah. Kalau sebut la ilaha illallah pun sudah dikira dia Islam. Sudah dikira sah. Tapi kalau depan kita kena lengkapkanlah daripada asyhadu alla illallah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Berdalilkan hadis Nabi, kisah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang berperang dengan musuh, tiba-tiba musuh tu jatuh terlentang, pedang dah terlepas. Usamah angkat pedang nak bunuh dia, maka dia kata la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah, Usamah pancung juga. Maka sampai berita tu pada Nabi SAW, maka Nabi marah Usamah. Nabi kata, adakah kau sanggup bunuh orang yang dah ucap la ilaha illallah? Maksudnya dah Islam lah, kau sanggup pancung dia dah masuk Islam dah. Maka Usamah kata, ya Rasulullah, dia ucap la ilaha illallah ni sekadar takut pedangku je, takut nak selamat diri je. Rasulullah lagi marah. Rasulullah kata, adakah kau dapat tahu isi hati dia, niat dia, kau tahu kau tak ikhlas tu? Sampai Usamah rasa menyesal. Jadi nak sebutnya ucap la ilaha illallah tu sudah dikira sebagai Islam, kerana la ilaha illallah sahaja. Maka siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan siapa yang baca la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, penghayatan daripada lubuk hatinya, mukhlishan lillah, ikhlas penuh kepada Allah Ta'ala, maka wajib syurga baginya. Jadi kita ucap la ilaha illallah, kadang-kadang kita nak banyak, ya nak banyak pun bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak kali. Ada dan sikit masa kita ambil untuk baca la ilaha illallah tu bagi betul-betul mendalam daripada lubuk hati kita. Pernah kami ditalqinkan. Jadi sunnahnya antara sunnahnya talqinkan la ilaha illallah, jangan tunggu nak mati baru nak talqin. La ni waktu hidup ni biasakan dengan talqin la ilaha illallah. Maksud sebut tu dengan panjang, la lama. Contohnya la ilaha illallah. Boleh dengan penuh penghayatan, tiada Tuhan kecuali Allah. Ulang sekali, dua kali. Waktu kita penuh tumpuan, tak ada gangguan, bukan tengah dia buat kerja, bukan tengah dia masak, tak penuh duduk atas sejadah, waktu malam, konsentrate, khusyuk. La ilaha illallah. Cuba kita suruh ikut semua. Sekejap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu talqinkan la ilaha illallah. Jadi kalau mana tahu ada habaib datang, contohnya boleh kita minta talqinkan kami la ilaha illallah. Dia ada sanad dia tu, talqinkan la ilaha illallah. Pernah share ada seorang syekh suruh kami talqin, dia bilang 14 harakat. Kena tarik nafas panjang-panjang kan. Taklah wajib mesti 14, tak, sepanjang yang kita mampulah. Nak masuk bagi masuk cucuk dalam lubuk hati kita tu. Ulanglah sekali duduk tu, buat tu 3 kali. Esok kalau buat lagi, ataupun beberapa kali buat lagi. Tadi sebiji sawi. Apabila orang yang beriman semuanya telah mati, maka yang tinggal hanyalah orang kafir yang tidak mengenal Allah. Ini Nabi kata tak akan berlaku kiamat kecuali tak ada langsung muka bumi ni orang yang sebut Allah. Jadi yang tinggal setelah mati orang beriman, tinggal orang kafir. Mana nak sebut nama Allah lagi dah? Tidak mengenal Allah SWT, tidak tahu sama sekali tentang agama. Fa yabqa syirarun nas al-hadis.
Jadi maknanya maka yang tinggal lagi hanyalah orang yang jahat, cepat seperti burung yang terbang untuk mengerjakan maksiat. Bersebaran maksiat ni, terang-terang, tak ada sembunyi lagi dah maksiat. Maksiat apa? Maksudnya hubungan lelaki perempuan, hubungan ialah yang LGBT-nya memang berleluasa lah. Laki-laki, perempuan-perempuan. Mereka tidak kenal apa itu kebaikan, tak ada dah. Semua nak puaskan nafsu, nak rebut untuk kemenangan masing-masing. Tak ada toleransi, tak ada belah kesian tu, tak ada dah. Dan tidak tahu apa kemungkaran, tak tahu pun benda tu mungkar, buat. Lalu syaitan datang menggoda mereka sambil berkata, kamu tidak mahukah ikut aku buat macam ni, buat macam tu, sampai menyembah dia dan sebagainya. Mereka jawab, apa yang hendak kau suruh? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Maka ketika itu sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Pernah Syekh Dr. Ali Jumaah yang pernah datang ni, orang tanya dia. So ada isu dulu, ada seorang ustaz kata, tak guna kita zikir Allah, Allah, Allah. Mana ada Nabi pernah ajar kita sebut Allah, 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 Allah. Itu tak dikira zikir, dia kata. Jadi satu isu jugalah. Kan? Orang utara negara kita tu, dia sebut macam tu. Dia kata tak ada pun dalil Allah, Rasulullah ajar kita sebut Allah, Allah, Allah. Orang tanya Syekh Dr. Ali Jumaah yang baru datang ni, bekas mufti Mesir, ulama besar. Dia kata kenapalah kata tak ada, sedangkan dalam ayat ni hadis yang Nabi kata di akhir tadi, akhir zaman nanti takkan berlaku kiamat sehingga tak ada orang sebut Allah. Berarti kalau sebut Allah tu ada manfaatnya, ada faedahnya, ada pahalanya. Ni tak ada langsung dah, baru dia jadi kiamat, kan? Begitulah banyak dalil-dalil lagi yang Quran dia datangkan, masya-Allah. Maka ketika itu sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah di atas permukaan bumi ini. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan Allah, Allah di muka bumi ini. Tak ada orang sebut dah. Ketika itu manusia laksana binatang ternak, tidak ada sifat malu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yatasafadu fit tariq yatasafuda al-hamir. Ketika terjadi kiamat sehingga orang berzina seperti bersetubuh berzinanya atau bersetubuhnya keledai di tengah jalan. Dia berlaku depan orang, tepi jalan, tak kenal pun, akan berlaku macam tu. Kalau keadaan sudah jadi seperti itu, maka kiamat akan berlaku pada masa-masa, pada bila-bila masa saja. Kiamat diumpamakan seperti fa inna sa'ah kal hamil. Kiamat ni seumpama itu sama seperti perempuan yang mengandung, yang sudah cukup bulan. Maksudnya tunggu masa aje. Tak tahu, mungkin petang ni ke, mungkin malam ni ke, tak tahu. Keluarganya tidak tahu bilakah mereka akan dikejutkan dengan kelahiran anak yang ada dalam kandungannya. Mungkinkah pada waktu malam atau siang, riwayat Imam Ahmad. Jadi, okey, kalau orang kata tak ada sebut nama Allah tu, orang Kristian pun guna Allah juga. Tak, guna Allah, dia sebut nama Allah tapi tak ada iman, tak manfaat pun sebut Allah tu. Yang tu tak ada manfaat. Sebab dia tak beriman pun. Dia iman cara dia salah, tak kena akidah yang salah, Trinity. Tak guna dia sebut Allah pun, kecuali dia sebut la ilaha illallah. Tapi dah berlaku tanda kiamat besar, matahari dah naik daripada barat. Kalau baru nak masuk Islam, kalau waktu tu kalau dia sebut la ilaha illallah pun tak kira Islam dah. Pasal dah tutup pintunya. Pintu taubat tutup, pintu Islam nak masuk Islam dah tutup. Bermula daripada matahari naik daripada barat. Kan? Jadi akhirnya mereka takkan sebut pun tak manfaat dan tak berguna lagi. Orang Islam, kalaulah ada orang Islam yang sebut lagi Allah, Allah waktu tu, mungkin tak berlaku lagi kiamat. Tapi dah tak ada dah dimatikan dengan angin tadi. Yang ketujuh, gempa bumi timur, barat dan semenanjung Arab. Sebelum berlakunya kehancuran alam ini, maka akan terjadi dahulu gempa bumi yang besar yang menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi. Gempa yang seumpama ini berlaku di timur, kemudian di barat, dan ketiga di semenanjung Arab. Boleh dikatakan hampir dekat ataupun serentak. Berlaku tiga-tiga sekali ini. Timur satu, boom. Barat dan semenanjung Arab.
Dan masa yang kita kira rasa rentak, dekat masanya. Yang ke-8, api besar yang akan menghalau manusia menuju ke padang mahsyar, tempat kebinasaan mereka. Peristiwa terakhir adalah api besar yang akan menghalau manusia ke padang mahsyar. Api ini akan mula keluar dari kawasan Aden di Yaman, selatan Yaman, dan terus menghalau manusia ke arah utara negara Syam, negeri Syam, yang disebut sebagai padang mahsyar. Nabi sebut tu, huwal mahsyar wal mansyar. Bila sebut Sayyidatina Maimunah Ummul Mukminin, isteri Nabi, tanya tentang Baitul Maqdis. Suruh Nabi bagi fatwa, bagi tahu tentang kepentingan Baitul Maqdis. Maka Nabi kata huwal mahsyar wal mansyar. Tempat ni lah tempat berkumpul mahsyar dan tempat akan dibangkitkan semua. Semua main sini. Daripada kubur tu congkeh keluar semua berkumpul di sini. Ni antara orang Yahudi menganggap kubur yang terbaik, yang termulia bagi di sisi dia orang. Masa kita pergi, dia orang ceritalah kubur Yahudi ni adalah di Palestin, sekitar di Jabal Zaitun. Jabal Zaitun ni dekat dengan Baitul Maqdis lah. Kubur nampak orang Kristian banyak situ, orang Yahudi kan. Dia buat kubur dia. Dia kata ni kubur ni orang yang termulia, siapa yang kubur sini kira macam ahli syurga bagi dia orang. Gitu kan. Mungkin mungkin syariat Nabi Musa dulu pun ada sebut macam tu, tapi kerana penyelewengan mereka. Tapi dalam hadis Nabi pun sebut wal mansyar wal mahsyar. Di tempat ni dibangkitkan, tempat ni dikumpulkan. Semua akan kumpul di situ. Kan? Yang disebutkan padang mahsyar itu tempat kematian seluruh manusia yang masih tinggal pada waktu itu, dengan tiupan sangkakala yang kedua. Bukan padang mahsyar akhirat. Mungkin disebutkan oleh para ulama, mahsyar yang Nabi sebut tu bukan mahsyar kumpul hisab nanti, hari hisab tu kan. Mahsyar tempat kumpul pada hari api tiup, semua manusia lari kumpul ke tempat yang selamat di situ. Timbangan amal dan sebagainya, itu hari kiamat tu, hari setelah berlaku kiamat. Okey, yang ke-9, peristiwa kiamat. Apabila api yang besar itu akan menghalau manusia ke arah negeri Syam, ketika itu malaikat Israfil akan meniup sangkakala, tiupan yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama dinamakan tiupan nafkhatul faza', tiupan yang mengejutkan. Dinamakan demikian kerana ia mengejutkan semua orang yang ada pada hari itu. Ada yang sedang berurusan di syarikat, ada yang sedang berjual beli di pasar, ada yang sedang bekerja di ladang, ada yang sedang tidur, ada yang sedang di dalam kenderaan dan sebagainya. Mereka akan dikejutkan dengan tiupan yang keras sekali, yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengang dan memandang ke arah langit untuk mendengarnya. Terkejutlah. Apabila tiupan itu kedengaran, keluarlah api besar dari Yaman yang menghalau manusia ke padang mahsyar dunia, iaitu negeri Syam, lebih tepat Baitul Maqdis. Itu center dia, tempat yang selamat. Semua orang yang mendengar tiupan ini akan terus dibawa oleh api yang besar dan menjulang tinggi sehingga mereka tidak berkesempatan lagi untuk pulang ke rumah atau berpesan apa-apa dengan kawan. Allah berfirman, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak menunggu, tak nanti-nantilah, kecuali hanyalah satu teriakan yang akan mengambil, yakni menghalau mereka. Dan ketika itu mereka sedang bertengkar, berurusan dalam kehidupan. Dia tengah bertengkar tu terkejut, tak dan nak settle, tak dan nak fikir banyak, semua lari. Maka mereka sudah tidak berpeluang lagi untuk membuat suatu wasiat, pesan ataupun nak ambil barang dalam rumah gini-gini, tak ada. Dan mereka juga tidak berkesempatan untuk pulang menemui keluarga. Ini disebut nafkhatul faza'. Jadi sebahagian berpendapat tiupan sangkakala ni hanya dua. Tiupan mati, tiupan hidup. Lepas mati, itu Allah suruh tiup, hidup balik semua yang mati.
Tapi kalau detailnya adalah 3. Satu tiupan fazak ni. Tiupan fazak ni tak mati pun. Bagi terkejut semua lari. Barulah berkumpul sampai masanya tiupan mati. Jadi tiupan fazak ni tak mematikan. Tidak lama selepas itu tidak diketahui berapa lama lah. Jadi sebab kita tak boleh nak jangka dengan masa. Berapa tahun, berapa bulan, wallahu alam. Tapi kita boleh kata tak lama. Boleh kata lepas ni berlaku ni. Tapi jarak masa wallahu alam. Tak tahu. Kalau ada orang boleh buat jangkaan nak cerita tahun ni berlaku macam ni, tu semua kita tolak tepi. Tak boleh dipercayai. Ya. Tidak lama selepas itu, tidak ketahui berapa lama, malaikat Israfil alaihissalam akan meniupkan nafkhatul iaitu tiupan yang sa'in qaf. Nak tulis Melayu payah. Gitu kan. Sa'iq ataupun sa'iq boleh juga kita kena nak sebut, itu sa'iq. Sa'in qaf hijaan. Tiupan yang mematikan seluruh makhluk yang bernyawa. Kemudian langit akan terbelah, bumi akan bergoncang sekuat-kuatnya. Mungkin jarak ni dekat, jarak yang dekat, tapi kita pun tak tahu berapa lama. Hari ni, esok ke, bulan ni, bulan depan ke, wallahu alam. Tapi dekat. Dengan dah berkumpul ramai, lepas itu tiupan mati. Dan tiupan mati tu dengan berlaku semua ni, langit terbelah, bumi hancur, laut bergelora, kan? Bumi akan bergoncang sekuatnya, gunung akan berterbangan, lautan akan mengeluarkan wap dan api, matahari akan digulung, bintang-bintang akan jatuh bertebaran, semua yang bernyawa akan mati, masuk binatang, dan semua akan hancur kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Selain itu, barulah Allah SWT menghidupkan malaikat Israfil, lalu menyuruhnya meniupkan tiupan yang ketiga. Ini jarak yang kita tak tahu. Bila tiupan mati semua tadi, termasuk malaikat, semua malaikat mati. Yang hidup khilaf ulama, mungkin 3 malaikat, mungkin 2 malaikat, ataupun 1 malaikat. Kalau 3, mungkin Israfil dan Mikail dan Jibril sebagai ketua malaikat. Israel, bukan Mikail, Israel yang tukang cabut nyawa. 3. Israfil tiup sangkakala, Israel cabut nyawa, Jibril ketua malaikat. 3. Ada kata 3, ada kata 2. Jibril pun dah mati. Ya, ada 2 je, malaikat cabut nyawa dengan Israfil. Ini khilaf siapa dulu siapa kemudian. Sama ada Israel cabut nyawa Israfil, ataupun tiupan Israfil tu mematikan Israel juga. Khilaf ulama. Jadi katalah kita ambil pandangan yang lebih banyak mengatakan Israel tukang cabut nyawa ni yang last kali. Dengan Allah yang maha hidup tak akan mati dengan Israel. Maka Allah yang matikan dia. Allah yang matikan dia. Dan tapi malaikat yang pertama hidup, makhluk yang pertama hidup Israfil lah. Dia orang pertama, bukan orang, malaikat yang pertama hidup, kan? Dan dia tiup, semua hidup serentak. Tiupan yang ketiga. Jadi kita memang tak mampu nak bayanglah bunyi tiupan tu macam mana. Jangan anggap macam trompet ke, kan? Itu semua bayangan kita yang kita tak mampu sebenarnya nak terang sebenar bunyi dia, alatnya macam mana, wallahu alam. Yang boleh hancur ke semua dunia ni, bukan alam, bukan dunia aja, alam. Alam termasuk planet ni, cakrawala lah, galaksi mana lah, semuanya hancur. Masya-Allah. Setelah itu barulah Allah menghidupkan malaikat Israfil, lalu menyuruhkannya meniup tiupan yang ketiga, yang dinamakan tiupan nafkhatul ba'thi. Tiupan yang membangkitkan, yang menghidupkan balik semua makhluk dalam masa yang terdekat dan serentak. Artinya tiupan kebangkitan, di mana Allah SWT akan menghidupkan semula semua orang yang telah mati, kan? Semua dihidupkan semula. Termasuk binatang-binatang pun, yang mana ada perhitungannya di sisi Allah Ta'ala, semua akan hidup balik, kan? Binatang pun kena dihisap juga, ya.
Hadis Nabi sebut di hari kiamat nanti, semua orang yang pernah buat zalim pada mana-mana makhluk yang pernah buat zalim pada makhluk yang lain, pasti Allah adili balik di akhirat. Termasuk binatang kambing yang ada tanduk. Dia dulu hero lah, duk bully kambing yang tak ada tanduk ni, kan? Dia bully binatang sama binatang, bully tanduk dia, kan? Akhirnya Allah bagi dia jadi lemah, yang lemah jadi kuat, ada tanduk pula. Dia balas balik, kau tanduk aku 10 kali, aku tanduk balik 10 kali. Fair lah, habis semua. Semua mati jadi tanah balik. Tu binatang. Manusia tak macam tu. Manusia mesti dibalas balik, tapi azab menanti, kan? Dan mengumpulkan seluruh manusia ini mulai Nabi Adam alaihi salam sampai kepada manusia yang terakhir sekali lahir dalam dunia ini. Manusia yang terakhir. Mereka semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisap, dan seterusnya akan diputuskan apakah dia akan menjadi penghuni neraka. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ataupun dia akan menjadi penghuni syurga. Semoga Allah masukkan kita ke dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Ini apa doa untuk Syekh kita ni, kita baca juga. Boleh ada nota-nota ni. Tadi ada nombor 12, jadi kita lalui nota kecil nombor 12. Entah mana ni. Itu semua yang bernyawa akan mati dan semua akan hancur kecuali apa yang dikehendaki Allah. Nota kaki 12, kita tengok muka surat 239 12, dia kata apa? Perkara-perkara yang dikehendaki tidak binasa ketika itu ialah arash, kursi, luh mahfuz, qalam, syurga, neraka dan seisi kedua-duanya. Dah masuk syurga dan neraka. Bidadari, kanak-kanak pelayan syurga dalam syurga dah. Roh-roh, jasad para nabi, jasad para syuhada, dan sulbi manusia. Sulbi, tulang sulbi kita. Kerana daripada tulang sulbi itu tumbuh balik kita. Semua kita ni ada tulang sulbi, tulang ekor ujung kan, dalam belakang tu, yang ujung kecil tu, macam tiga ujung ekor tu, tulang belakang kita. Nabi kata semua badan manusia akan hancur kecuali tulang ni. Memang tak hancur. Dan daripada tu lah macam biji benih lah, dia tu macam biji benih. Biji benih dia akan tumbuh balik. Dia akan jadi balik manusia daripada situ. Itu ada hadis yang Nabi sebut tentang demikian. Allah alam. Kita baca doa Syekh kita. Kita doakan untuk guru kita juga, Syekh Fahmi Zamzam. Kita buat tahlil ringkas khusus untuk beliau dan untuk seluruh para ulama, guru-guru beliau, murid-murid beliau yang telah pun mendahului kita, yang akan kita ikuti belakang, dan kepada seluruh para ulama, para awliya, para syuhada, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi, ummahatil mukminin, ibu-ibu kita, dan kepada seluruh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para awliya, para syuhada, khusus juga ahli kuburan Baqi', ahli kuburan Ma'la dan Hujun, Ma'la dan Hujun, dan ahli kuburan Baqi', Syubaikah, Uhud dan Badar, ahli kuburan Zambal, Ainat, Bashar, Akdar, Babir Rahmah wal Mujahidin, dan ahli kuburan kaum muslimin di mana saja mereka berada, khususnya juga pada ibu bapa kita, sanak saudara kita, mungkin di kalangan zuriat-zuriat kita yang telah meninggal dunia, dan kepada semua guru-guru kita juga yang telah mendahului kita, mungkin guru, khusus guru yang pernah mengajar di sini yang telah meninggal dunia, dan seluruh para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang beriman lelaki dan perempuan, dan orang Islam lelaki dan perempuan, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salih syamil khairatud dunya wal akhirah, wa ala ma nawa syekhuna wa ala ma nawa qutbuz zaman wa awliya Allah salihun, wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الفائزين يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيما وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا وأرضنا ما قسمته لنا. اللهم رضنا من قضيت لنا وعافنا فيما أبقيت حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم أعطنا إيمانا صادقا يقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل حاجاتنا وعند ضعف رأينا وقصر أعمالنا فافتقرنا إلى رحمتك ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم وما ضعف عن رائنا وقصر عن أعمالنا ولم تبلغ نياتنا وأمنيتنا من خير وعدته عهدا من عبادك أو خير أنت معطي عهدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه ونسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حرب لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعاني بعداوتك من خالق خلقك يا رب العالمين. Ya awal al-awalin ya rabbal alamin ya akramal akramin ya Allah. Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, yang kecilnya maupun yang besarnya ya Allah. Kami bertaubat daripada segala-gala dosa yang telah kami lakukan ya Allah, yang kami sedari maupun yang tidak kami sedari ya Allah, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah ya arhamar rahimin. Engkau lebih maha mengetahui tentang betapa besarnya dosa-dosa kami ya Allah, betapa banyaknya salah silap kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami taubat nasuha darimu ya arhamar rahimin. Juga kau berikan segala-galanya kepada kedua bapa kami ya Allah, sanak saudara kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, mereka yang berbakti kepada kami ya Allah, lebih khususnya kepada syekhuna, syekh kami ya Allah, guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala ya arhamar rahimin, dan kepada guru-gurunya, pada murid-muridnya, seluruh kaum muslimin mukminin di mana saja mereka berada ya arhamar rahimin. Juga kami tujukan kepada baginda Nabi, kepada seluruh ahli Quran Baqi' Ma'ala Syubaika Da'hu dan Badar, ahli Zamba, ahli Ainat Bashar, ahli kuburin muslimin di mana saja mereka berada ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayakanlah kubur mereka seluruhnya ya Allah, luaskanlah kubur mereka ya Allah, berilah keamanan kepada mereka ya Allah, tingkatkanlah syurga mereka ya Allah, tempatilah mereka bersama dengan orang-orang yang kau kasihi ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Ya Allah, masukkanlah kami dalam kelompok mereka ya Allah, orang yang mencintai mereka ya Allah, orang yang bersama
bersama dengan mereka ya Allah, mendapat syafaat mereka ya Allah, lebih khusus syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para ulama, para aulia, khususnya ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi ummahatul mukminin dan seluruhnya ya akramal akramin. Ya Allah, lebih khususnya kau berilah kebahagiaan dan ketenangan kepada kedua bapa kami ya Allah, di kalangan mereka yang telah meninggal dunia ya Allah, luaskanlah kubur mereka ya Allah, cahayakanlah kubur mereka ya Allah, jadikanlah segala pahala yang telah kumpul di dalam amalan kami ya Allah dicatat dalam amalan mereka ya Allah keseluruhannya ya Allah. Ya akramal akramin, beratkanlah timbangan pahala mereka ya Allah, ampunkanlah salah silap mereka ya Allah dan dosa-dosa mereka ya Allah, rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu yang maha luas ya Allah, yang maha besar ya Allah, yang maha meliputi segala-galanya ya arhamar rahimin. Kepada kedua bapa kami lebih khususnya ya akramal akramin, rahmatilah mereka lebih besar daripada apa yang mereka rahmati kepada kami ketika kami masih kecil ya akramal akramin. Ya awalan awalin ya Allah ya arhamar rahimin, mereka yang mendidik kami dan membesarkan kami ya Allah, mereka yang berjasa besar kepada kami ya Allah, mereka yang melakukan kebaikan dan ketaatan dengan perintah-Mu ya arhamar rahimin, membesarkan kami ya Allah, balaslah jasa baik kami kepada mereka ya Allah, kebaikan kami seluruhnya berilah kepada mereka ya akramal akramin. Ya Allah, lahirkanlah daripada kami zuriat-zuriat yang mengenang jasa ibu bapa mereka ya Allah, lahirkanlah daripada kami zuriat-zuriat yang taat kepada kedua bapa mereka ya Allah, yang patuh kepada kedua bapa mereka ya Allah ya akramal akramin. Ya arhamar rahimin, ampunkanlah salah silap kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, kekasaran kami ya Allah, ketelanjuran kami ya Allah, tutur bicara kami yang hina ya Allah, tutur bicara kami yang keras di hadapan mereka ya Allah, pandangan kami yang tajam di hadapan mereka ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau datangkan pembalasan daripada anak-anak kami, kederhakaan mereka kepada kami sebagai balasan kederhakaan kesilapan kami kepada kedua bapa kami ya Allah. Maafkanlah kami dan seluruhnya ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Di kalangan ibu bapa kami yang masih hidup ya Allah, berilah kebahagiaan kepada mereka ya Allah, berilah ketenangan kepada mereka ya Allah, berilah kesenangan kepada mereka ya Allah, lindungilah mereka daripada segala bahaya dan bencana dan kemurkaan-Mu ya arhamar rahimin. Engkau yang maha penyayang ya Allah, Engkau yang maha pemurah ya Allah, Engkau yang maha pemberi ya Allah, berilah segala-gala apa yang telah kami minta untuk diri kami dan keluarga kami dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW ya Allah, dan berikan jalah juga kebaikan-kebaikan yang kami tidak tahu untuk mintanya ya akramal akramin. Ya Allah, kami mohon segala kebaikan-kebaikan yang pernah dimohon oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba-Mu yang saleh. Kami mohon mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada segala keburukan-keburukan seperti mana yang pernah dimohon oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba-Mu yang saleh ya arhamar rahimin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, sucikanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah kekotoran hati kami ya Allah, keluarkanlah daripada hati kami ya Allah sifat-sifat madmumah dan gantikanlah hati kami dengan sifat-sifat mahmudah ya arhamar rahimin. Hiasilah diri kami ya Allah, hiasilah hati kami ya Allah dengan cahaya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cahaya hidayah-Mu ya akramal akramin. Ya Allah, lembutlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, hindarilah hati kami daripada kotoran-kotoran yang boleh menghalang cahaya hidayah-Mu dan rahmat-Mu ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Ya Allah ya akramal akramin, kurniakanlah kepada kami akhlak-akhlak yang mulia ya Allah, pandangan-pandangan yang baik ya Allah, tutur bicara yang lemah lembut dan lagi baik ya Allah, yang mendatangkan keridaan-Mu ya Allah. Hindarilah kami daripada segala perbuatan, perbicaraan, pandangan yang boleh mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah, mendatangkan azab-Mu ya Allah, mendatangkan bala dari-Mu ya arhamar rahimin. Selamatkanlah kami ya Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat ya Allah, selamatkanlah kami dalam kehidupan dunia dan akhirat ya Allah, selamatkanlah kami dan ganjarilah kami dalam kehidupan dunia dan akhirat ya arhamar rahimin. Khususnya ya Allah, kami mohon dengan kelembutan-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha luas ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, agar Kau matikan kami dengan husnul khatimah saat kematian ya Allah. Matikanlah kami dengan husnul khatimah saat kematian ya Allah. Akhirilah perkataan kami di pada hayat dunia ini ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Ya Allah, kami meyakini kalimah la ilaha illallah penyelamat kami, syafaat kami ya Allah, pemberat timbangan hasanat kami ya Allah, bahawa Engkau tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, tiada yang layak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Tanamlah ke dalam lubuk hati kami kalimah thayyibah ini ya Allah, kalimah tauhid ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau hilangkan daripada hati kami ya Allah, jangan Kau lenyapkan daripada ingatan kami ya Allah, jangan Kau kakukan lidah kami daripada menyebutnya ya Allah, khusus ketika roh kami dikeluarkan dari badan kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah ya Akramul Akramin, jangan Kau kakukan lidah kami ketika menyebut kalimah la ilaha illallah ya Allah. Jangan Kau hilangkan daripada ingatan kami kalimah la ilaha illallah ketika akhir hayat kami ya Allah. Biarlah kami menyebutnya dengan fasih, dengan tenang dan dengan penuh ingatan yang jelas ya Arhamar Rahimin. Seperti mana ketika ini kami menyebut dengan jelas ya Allah. Jadikanlah ia kalimah yang fasih, yang paling mudah untuk kami keluar daripada lidah kami, daripada mulut kami, daripada hati kami, daripada ingatan kami ya Allah, ketika akhir hayat kami ya Akramul Akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak ada tempat untuk kami mohon ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat untuk kami merayu, hanya kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat kami minta-minta segala hajat ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Dan Engkau sahajalah semata-mata yang Maha Esa, mampu untuk menunaikan segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami yang hadir dalam majlis ini ya Allah, dan juga anak-anak zuriat kami ya Allah, pasangan kami dan ahli keluarga kami seluruhnya ya Allah. Di kalangan kami pada ketika ini yang tak sempat hadir ya Allah, yang pernah hadir dalam majlis kami, berilah segala kebaikan yang kami mohon kepada mereka juga ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di kalangan kami yang pernah mengikuti pengajian ini ya Allah, yang telah meninggal dunia, rahmatilah kubur mereka ya Allah, cahayakanlah kubur mereka ya Allah, luaskanlah kubur mereka ya Allah, berilah keselamatan dan hindarilah mereka daripada azab dan kemurkaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka dua taman-taman syurga ya Allah, dan Kau jadikan kubur mereka liang-liang api neraka juga ya, untuk diri kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Arhamar Rahimin ya Akramal Akramin. Ya Allah, Tuhan kami, tanamkanlah, bersihkanlah hati kami dengan penuh keikhlasan ya Allah dalam setiap amalan yang kami lakukan. Berilah keikhlasan yang sempurna seperti yang Kau kehendaki ya Allah. Berilah keikhlasan yang paling sempurna seperti mana ikhlasnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba-Mu yang saleh, seperti mana yang Kau kehendaki ya Allah, kepada hati kami ya Allah, dalam setiap amalan yang kami lakukan, setiap perbuatan yang kami lakukan ya Akramul Akramin. Berilah hati kami hati yang suci ya Allah, berilah hati kami hati yang bercahaya ya Allah, berilah hati kami hati yang lemah lembut, yang lunak ya Allah, berilah hati kami hati yang patuh, tawadhu dan tunduk kepada segala perintah-Mu ya Arhamar Rahimin. Jauhilah kami daripada hati yang keras, jauhilah hati kami hati yang sombong, jauhilah hati kami hati yang ujub, jauhilah kami daripada sifat-sifat yang madmumah ya Akramal Akramin. Ya Allah, di kalangan kami mempunyai hajat-hajat masing-masing ya Allah, Engkau lebih mahu mengetahui apa yang ada dalam hati mereka ya Allah. Tunaikanlah segala hajat mereka ya Allah. Hindarilah mereka daripada segala bahaya, keburukan dan bencana ya Allah. Di kalangan mereka yang dalam keadaan kesusahan, berilah kesenangan pada mereka. Di kalangan mereka yang dalam kesempitan, berilah keluasan hidup pada mereka ya Allah. Di kalangan mereka yang masih jauh daripada hidayah, berilah hidayah kepada mereka agar mereka lebih dekat padamu ya Arhamar Rahimin. Di kalangan mereka yang masih meninggalkan ketaatan, kembalilah mereka kepada jalan taubat ya Arhamar Rahimin. Di kalangan mereka yang masih tidak menyebut nama-Mu ya Allah, banyakkanlah licinkanlah lidah mereka untuk berzikir dan menyebut nama-Mu ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Di kalangan mereka yang susah dalam kehidupan ya Allah, berilah kelapangan kepada mereka ya Allah. Di kalangan mereka yang punya hajat, tunailah hajat mereka ya Allah. Di kalangan mereka yang masih dosa bertimbun ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, hamba-Mu yang jahil ini memohon dan menadah tangan kepada-Mu ya Allah. Kami hanya mampu minta apa yang kami ingat ya Allah. Masih banyak benda yang layak untuk kami minta, tetapi kami tidak mampu untuk mintanya ya Allah. Ya Allah, berilah apa yang kami minta maupun yang kami belum minta ya Allah. Berilah apa yang baik untuk kami, untuk kebaikan dunia dan akhirat ya Arhamar Rahimin. Engkaulah yang lebih mengetahui tentang kebaikan untuk diri kami, kebaikan dunia dan akhirat kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, kawan-kawan khususnya kedua bapa kami ya Akramul Akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah balasan pahala yang banyak kepada guru-guru kami
kami, mereka yang mendidik kami, mereka yang berbakti kepada kami, mereka menyampaikan ilmu kepada kami, dan sanad-sanad mereka, murid-murid mereka, ya Allah, ya Akramal Akramin. Jadikanlah kami tenaga-tenaga yang menyebarkan ilmu mereka, ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami orang yang membantu menyebarkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, pekerja-pekerja yang menyebarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, pekerja-pekerja khadam-khadam yang berkhidmat untuk Nabi Muhammad SAW, berkhidmat untuk ilmunya, berkhidmat untuk syariatnya, berkhidmat untuk sunnahnya, berkhidmat untuk zuriatnya, berkhidmat untuk segala-gala yang patut kami khidmat untuknya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami syafaat baginda Nabi Muhammad SAW pada hari akhirat nanti. Biarlah kami bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan wajah yang berseri-seri dan manis, ya Allah. Ya Allah, jangan ketemukan kami dalam keadaan baginda tidak mengenali kami, ya Allah. Biarlah kami mengenali baginda dan kami dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Biarlah kami bertemunya dengan manis muka dan berseri, ya Arhamar Rahimin. Kami bersalaman dengannya, ya Allah, mencium tangannya yang mulia, ya Allah, meminum daripada telaga Kausarnya, ya Arhamar Rahimin, mendapat syafaatnya, ya Allah, terampun dosa kami dengan syafaatnya, ya Allah, beri keselamatan kepada kami di akhirat nanti dengan syafaatnya, ya Allah. Tanamlah perasaan kecintaan yang tebal dalam hati kami, ya Allah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang tak mampu kami nak ukir dengan permintaan dan kata-kata, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Engkau lah yang mampu mengukir hati kami dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna syahidin. Juga ya Arhamar Rahimin, kami akhirnya meminta padamu dengan ihsanmu, ya Allah, dengan rahmatmu, ya Allah, dengan kasih sayangmu, ya Allah, dengan kelembutanmu, ya Allah, dengan nama-namamu yang mulia, asma'ullahil husna, ya Allah. Kami mohon dengan segala nama-namamu yang maha agung, yang maha mulia, ya Allah, agar kau jadikan kami umat Nabi Muhammad yang mengikuti di belakangnya, ya Allah, menuju ke dalam syurga, ke pintu syurga bersamanya, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, hindarilah kami daripada azabmu, ya Allah, neraka jahanam, ya Allah. Hindarikan kami daripada siksaan, ya Allah, di dunia ketika saat kematian dan di akhirat juga, ya Akramal Akramin. Ya Allah, berilah keberkatan kepada hidup kami, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan pada harta kami, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan pada kehidupan kami, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan pada ilmu kami, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan pada harta benda kami, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan pada anak pinak kami, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan pada ahli keluarga kami, pada masa kami, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan kepada segala perkara yang telah kau berikan kepada kami, ya Allah, dan juga yang akan kau berikan kepada kami, ya Allah. Disertakan dengan keberkatan yang baik daripadamu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ala hadinniya wa kulli salih syamil akhirati dunya wal akhirah wa ila حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة فاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Kita doa hajat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid يا ولد الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم ساكن يا أرحم الراحمين. انزل لنا رحمة من عندك نسأل في الدنيا والآخرة وتقضينا كل حاجة بها المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطفنا عافية برحمتك يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل ya karim. Mohon maaf atas salah silap dan doakan keselamatan, kesejahteraan, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi setelah masa bulan 8 nanti insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.